Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Cikgu akan mulakan kelas pada malam ini. Ada beberapa sebab kenapa cikgu nak buatkan kelas malam ni. Murid-murid, okey, kalau andai kata nanti tingkatan 5 dah masuk sekolah. Tingkatan 5 dah masuk sekolah, betul? Akhir bulan 7 lah khabar angin menyatakan kan. Memandangkan kita masih ada banyak bab yang tahun lepas cikgu tak sempat nak buat Google Meet ataupun buat memberikan tunjuk ajar seperti sekarang. Maksudnya ajar kan. Kat sekolah kita pun khawatir masa tak cukup untuk buatkan kerjakan eksperimen wajib. Jadi cikgu pun berfikir sebenarnya nak buatkan kelas waktu malam macam tuition free lah. Cikgu tak charge duit daripada kamu semua. Okey? Jadi kalau hari ini cikgu tengoklah kehadiran, kalau adalah kehadiran murid yang memberangsangkan, mungkin cikgu fikirkanlah masa akan datang lah. Tapi kalau tengok kurang daripada separuh, memang tak jadilah. Okey murid-murid, kalau anda tengok muka surat 181, 181 bidang pembelajaran ataupun bab ya, 9 ekosistem. Okey, kita telah didedahkan pada sebelum ini bahawa ada beberapa jenis piramid ekologi. Piramid ekologi. Okey, piramid ekologi itu sebenarnya dia punya tafsiran itu jatuh pada piramid, ya, berbentuk piramid. Okey, dia ada jenis 3 piramid. Piramid bilangan ataupun nombor ya. Lepas itu piramid biomass atau biojisim. Satu lagi panggil pyramid of energy ataupun piramid tenaga. Okey, kenapa perlu ada 3? Jadi kelas yang sebelum kita buat pembentangan minggu lepas telah sebut. Kalau anda tengok buku teks 181 sekali lagi, okey, minggu lepas tu kalau kamu ingatlah, cikgu dah minta anda cari dalam sesetengah keadaan piramid bilangan dan piramid biojisim boleh wujud dalam keadaan songsang. Okey, jadi kita diminta cari maklumat. Cari maklumat tentang piramid bilangan dan piramid biojisim yang songsang. Rasanya kalau cikgu tanya secara terbuka lah antara 8 orang yang ada di sini, okey, mungkin cikgu tanya Yonggi dululah, sebab dia paling awal masuk. Yonggi, ada buat ke tak rasanya? Ada cari ke tak? Ada cari tetapi tak dapat. Cari tapi tak dapat. Cikgu tekan saja terus keluarkan Google. Kalau itu kata tak apa. Cikgu tanya lagi seorang, tengoklah. Okey, kita pilih kata Alien Najah. Ya, kita pilih dia dulu. Ada ke tak cari? Tak ada tak apa. Ada ke tak ada je? Itu je cikgu nak tanya. Tak ada cikgu. Okey, tak apa. Jadi murid-murid, buka skrin kamu sekarang. Sebab cikgu dah cakap, kalau ada antara kamu, macam Faiza kalau ada kan, kalau dia ada dia dengar kan, kalau lah dia dengar balik rakaman ini kan. Ada murid yang tanya cikgu, buku rujukan apa yang perlu belikan kan. Setakat sekarang, cikgu masih berpendapat, buku teks KSSM anda sebenarnya dah memberikan banyak hints tau. Banyak soalan yang percubaan tak keluar lah. Maksudnya memang banyak benda. Dia memang letak dalam bentuk soalan serta jawapan pada latihan formatif serta latihan sumatif. Kalau kamu betul-betul nak buat, kalau betul benar kan, buatkan dan cikgu bagi jawapan dan kita tanda. Cikgu akan tanda. Yang belum sebelum ni cikgu pun belum tanda lagi. Cikgu tengok kita masih belajar macam mana tanda. Jadi buat. Kalau kamu tak buat, memang tak akan faham lah. Jadi seperti pada skrin anda kamu nampak. Kalau kita guna piramid bilangan, ataupun kita panggil piramid nombor pun ada. Dulu kita panggil piramid nombor kan. Piramid bilangan, kita akan nampak kegagalan untuk menyusun satu rantai makanan dalam bentuk piramid. Sebabnya ada mungkin lah kalau kita tengok gambar raja ini di mana rantai makanan itu bermula daripada sebuah pokok yang besar. Sebuah pokok akan ada banyak ulat. Jadi itulah
kegagalan dia. Maka piramid bilangan di-adjust, tukarkan kepada piramid biomass ataupun biojisim. Namun, biojisim Jeko pun dah sebut. Sebenarnya dia ada kelemahan dia, iaitu perlu membunuh organisma itu dalam proses mendapat ataupun menimbang jisimnya. Jadi sebenarnya ada banyak sebab lah. Dan ada lagi satu contoh piramid biojisim yang tidak boleh membentuk piramid. Tapi sekarang Cikgu nak bagi tahu dulu, biojisim kalau kita nak dapat organisma tersebut bakal dibunuh sebab kita akan keluarkan semua air yang ada dalam badan organisma tersebut. Tapi kalau kita tengok pada skrin, bilangan tukar kepada biomass dapat juga piramid yang betul. Jadi Cikgu, apakah piramid biojisim yang gagal menunjukkan bentuk piramid? Inilah dia. Kalau kita guna rujuk kepada ekosistem dalam tasik ataupun biasa kita panggil dalam air lah, dalam tasik okey, kita akan nampak bahawa apabila kita susunkan rantai makanan yang ada untuk ekosistem darat, rumput itu dia punya biojisim paling besar dan diikuti oleh pengguna yang pertama ataupun primer, dan seterusnya. Namun, kalau kita tengok pada ekosistem di dalam air, tasik khususnya, phytoplankton, apa itu phytoplankton? Phytoplankton sebenarnya dia jatuh dalam kategori dalam biodiversity, kategori dia itu besar dia mungkin sama ada dalam alam panggil apa itu? Protista. Dan mikroorganisma dia itu boleh rujuk kepada algae ataupun protozoa pun boleh. Tapi yang penting phytoplankton ini adalah mikroorganisma yang boleh menjalankan fotosintesis. Yang hidup di dalam air. Mata tak boleh nampak. Zooplankton pun di bawah kategori juga protista. Protista dan mikroorganisma protozoa. Protozoa seperti ameba ke paramecium akan makan mikroorganisma yang lagi kecil, lagi halus. Jadi, kalau kita susunkan biomass untuk ekosistem dalam tasik, kita dapat satu piramid yang terbalik. Inverted pyramid yang terbalik. Di mana phytoplankton pergi zooplankton, lepas itu ikan akan membentuk biojisim lebih besar sehingganya ke ikan lebih besar, dia punya biojisim pun akan jadi lebih besar. Cikgu, kenapa dia boleh terbalik? Jangan risau. Benda ini akan menjadi soalan lazim ketika anda belajar di peringkat yang lebih tinggi. STPM memang perlu anda membandingkan kenapa piramid bilangan bertukar kepada piramid biojisim, apa kebaikan keburukan tiga piramid itu. Yang terbaik adalah piramid tenaga, piramid pyramid of energy. Dan kalau kamu tengok di sini, inverted piramid terbalik ini, untuk bilangan dia terbalik khususnya untuk ekosistem pokok. Manakala piramid biojisim pula terbalik, sebabnya biojisim ikan adalah lebih besar daripada phytoplankton. Ini point dia. Point dia. Jadi, Cikgu dah rakam Jadi benda ini anda boleh tonton semula, kalau tak faham boleh bagi tahu kawan-kawan yang lain. Nadia Farisha ada soalan tak? Tak ada. Boleh Cikgu sambung sekarang. Jadi tengok muka surat 181 ini Apakah poin-poin yang kita perlu tahu? Murid-murid, piramid tenaga ini bentuk dia piramid dan anda perlu tahu perpindahan tenaga. Cikgu cakap perpindahan tenaga kita panggil energy flow Energy flow, perpindahan tenaga. Daripada trough yang paling bawah sehingga trough yang paling tinggi, arah trough itu.
Okey, cikgu, boleh bagi contoh soalan yang pernah keluar dalam SPM dan cikgu ingat lagi antara dia berikan definisi. Memang pernah keluar. Sila berikan ataupun menyatakan maksud aras strof. Silakanlah. Adakah sebelum ni? Benda ini memang pernah keluar. Jadi nak ke tak nak anda perlu tahu dan kalau kamu tak nak baca, doakan dia tak keluar dalam kertas 2 soalan yang wajib jawab lah, bukan pilihan. Maksudnya struktur, bahagian struktur. Jadi kalau kita tengok piramid tenaga, dia menunjukkan jumlah tenaga yang ada dalam sesuatu ekosistem kan. Dia mula daripada bukan nak kata tenaga cair kat mana. Okey, sebenarnya kalau kita nak tengok piramid tenaga ini, dia sebenarnya berbentuk satu siratan makanan lah sebenarnya. Bukan siratan, rantai makanan. Tetapi dia punya hubungan adalah satu trough dan kita perlu tahu, okey, yang pertama dia bermula memang matahari. Jadi okey, tenaga matahari dimasuk. Isu dia, apakah nama untuk yang pertama ini? Okey, kita pun dah belajar sebelum ni. Okey, apakah nama untuk aras trough yang pertama? Cikgu, saya tahu pokok tapi itu contoh. Tapi apabila kita sebut nama aras trough itu, kamu perlu bagilah yang pertama itu sebenarnya dia rujuk kepada satu istilah khas, iaitu apa? Siapa boleh jawab? Ya, ada sesiapa di sini boleh jawab? Pengeluar, bagus. Buan Rush. Ada. Saya ingat Buan Rush pergi tuition pula. Okey. Jadi, dia pengeluar. Cikgu, bukan autotroph ke? Pengeluar itu istilah khas untuk aratroph dan lazimnya memanglah pengeluar itu adalah autotroph. Yalah, pengeluar. Lepas itu pengguna primer yang biasanya sekali lagi ialah herbivore. Okey, pengguna sekunder dan juga pengguna tertiary. Dia memberitahu cerita macam ni dan tenaga, yang pentingnya tenaga. Kalau bermula dengan pengeluar tenaga dia 100% akan pergi pengeluar primer menjadi 10% saja pergi pengeluar sekunder 1 dan pengeluar tertiary 0%. Yang itu yang ditunjukkan dalam piramid tenaga. Tapi soalan lazimnya juga akan tanya, kenapa tenaga itu hilang? Itu yang cikgu guna warna hitam sekarang. Jadi tenaga itu hilang melalui apa? Hilang melalui apa? Hilang melalui apa? Cikgu, makan itu dia makan semula? Tidak. Contoh, kenapa tenaga dalam ayam tidak 100% masuk ke dalam badan kamu? Cikgu ulang ya. Kenapa tenaga dalam ayam, kamu makan ayam kan? Kenapa anda tidak kira makan semua tenaga masuk badan kamu? Logik fikir. Kita tidak makan bulu ayam. Bulu ke kita panggil? Bulu kan? Dia tidak makan bulu kan? Betul Bulu Yalah bulu. Memang ayam pakai bulu Betul Ya. Dia tengah fikir, bulu ayam dia tak makan. Kita juga tak makan kuku ayam. Kita tak makan tulang ayam. Benda itu sebenarnya adalah simbolik tenaga di situ. Kita tak makan habis. Okey? Dan juga sekarang, mana tenaga itu pergi? Kita letak A. Mana tenaga itu pergi? Di sini dah jawab. Okey, murid-murid. Tengok dalam muka surat 181. Okey? Tengok ayat kedua Tenaga akan dipindahkan ke aras trough berikutnya apabila pengguna primer makan tumbuhan pengeluar. Okey? Dan tenaga yang ada dalam molekul makanan mungkin disimpan dalam tisu badan atau dipindahkan ke persekitaran dalam bentuk kumuhan. Yang penting dipindahkan ke persekitaran. Apa dia? Melalui proses perkumuhan. Satu. Okey? Jadi, apabila molekul makan diuraikan juga, jadi kita makan ayam. Okey? Ada proses-proses yang tidak akan guna sepenuhnya tenaga tersebut. Cikgu, respirasi itu akan hasilkan tenaga, betul. Jangan lupa, kalau anda pernah betul-betul mendalami istilah tindak balas kimia respirasi, murid-murid,
Okey, kalau anda pernah betul-betul mendalami, cikgu nak tanya, respirasi itu proses dia glukosa campur oksigen, betul? Menghasilkan karbon dioksida dan air. Ya, campur tenaga. Tapi jangan lupa, tenaga itu walaupun kita kata ATP semua, tidak lupa juga tenaga haba juga dihasilkan dalam badan kita. Tenaga haba itu dihasilkan. Jadi tenaga kita yang makan itu dia secara tidak lama simpan sepenuhnya dan dihilangkan ke persekitaran. Okey? Setengah tenaga dibebaskan ke persekitaran melalui haba setiap masa untuk kekalkan badan kamu dalam suhu yang optimum. Okey, hanya sebahagian kecil tenaga dalam makanan ditukarkan kepada tenaga yang disimpan dalam tisu badan sebagai penambahan biojisim organisma tersebut. Okey, itu pasal kalau kamu tengok gambar raja atas tu, dia menjawab kenapa satu helang di atas perlu ada banyak ular di bawah. Satu helang dia akan makan banyak ular untuk hidup. Sama dengan helang ular perlu makan lebih banyak bilangan anak daripada bilangan yang ada supaya dia boleh terus hidup. Sebab bukan semua tenaga yang dipindahkan daripada satu anak kepada satu ular. Hanya 10% tenaga yang dipindahkan ke aras trof yang seterusnya. 90% tenaga kalau kamu bersama dengan cikgu sekarang, highlight ya. Okey, muka 181, hilang ke persekitaran, cikgu itu dah cakap, highlight haba, highlight proses hidup, ya. Contohnya gerak otot semua itu, perkumuhan dan penyatinjalan. Penyatinjalan itu maksudnya berak. Oleh itu, organisma yang berada pada aras trof yang lebih rendah mempunyai kandungan tenaga bersedia yang lebih banyak berbanding organisma pada aras trof yang lebih tinggi. Ini antara soalan yang cikgu memang telah didedarkan agak kebat ya. Kenapa dia lebih tinggi itu? Dia punya piramid tenaga, setiap aras trof akan menjadi lebih kecil daripada aras trof sebelumnya ataupun di bawahnya. Kamu perlu jawab. Nampak senang tapi kalau kamu tulis boleh tahu terus kamu faham ke tak faham. Jadi benda itu, jadi kamu nampak dia dah dijelaskan secara sepenuhnya. Dan tidak lupa juga kalau untuk rantai makanan tenaga lah yang kita nampak ni ataupun perpindahan tenaga, ada satu lagi. Biasanya kalau dia tunjuk dalam gambar raja kan, ada satu lagi, semua akan melakukan benda yang sama di sini. Okey, iaitu kalau kita tengok di sini sama ada A itu biasanya respirasi, hasilkan tenaga haba di persekitaran lah. Ini respirasi. Sorry, saya patut gunakan hitam ya supaya dia jadi putih nanti. Tapi kalau yang bawah itu macam mana? Yang bawah itu. Kalau yang bawah itu macam mana murid-murid? Siapa nak jawab akan mengalami nasib yang sama itu ialah apa? Ya. Mereka akan mati dan mengalami melalui proses penguraian oleh bakteria dan juga fungi. Okey? Tapi ini satulah cikgu. Termasuk juga perkumuhan dia. Tapi yang biasanya dia lazim di sini dia kaitkan dengan biodiversity. Bab yang sebelum itu penguraian oleh bakteria dan juga fungi ataupun kulat. Okey, cikgu sambung ya. Boleh ya? Cikgu nak tanya juga. Kei-Chen, boleh Kei-Chen? Boleh. Okey, kita sambung ya. Simyi, boleh ya Simyi? Boleh. Okey ya. Sambung muka 182. Ini antara soalan yang lazimnya keluar dalam objektif. Cikgu akan bagi tahu mana yang akan keluar dalam esei biasanya. Okey, cikgu boleh keluar esei ke? Boleh keluar, kalau dulu ada kertas 3 kan, boleh keluar sampai ke kertas 3. Cikgu, betul ke ni? Sabar. Jadi, jenis interaksi antara komponen biosis, kamu pernah belajar di form 2. Ya, sudah belajar di form 2, bab 1 dan 2. Jadi, sebagai manusia, kita hidup dalam satu komuniti. Setiap ahli dalam komuniti tersebut hidup saling memerlukan antara satu sama lain. Bagi murid-murid, antaranya yang kamu telah belajar, okey,
Pertama, saprofitisme. Tisme, saprofit organisma. Saprofitisme, cara hubungan tersebut. Hubungan. Jadi, saprofitisme merupakan interaksi organisma yang mendapatkan makanan daripada bahan organik yang mati. Okey? Cara pemakanan saprofit lain. Itu saprofit organisma. Tetapi mereka cerita benda yang sama. Saprofitisme, kita jumpa pada bahan organik yang mati. Contohnya, cendawan yang tumbuh di atas batang pokok yang mati. Okey? Contoh. Jadi, apa lagi? Kedua, simbiosis. Okey, hubungan dia. Simbiosis ada satu perkataan yang besar. Simbiosis rujuk kepada hubungan dua spesies yang berlainan hidup bersama dan berinteraksi. Hidup bersama dan berinteraksi. Apabila cikgu cakap hidup bersama, dua spesies yang berlainan, ada tiga kemungkinan. Satu spesies dapat kebaikan, satu spesies dapat keburukan. Satu spesies dapat kebaikan, satu spesies dapat keburukan. Itu biasanya kita rujuk kepada parasitisme. Okey? Kalau dua-dua dapat kebaikan, dua-dua spesies hidup bersama dapat kebaikan, kita panggil mutualisme ataupun mutualisme. Ikut kamulah. Tapi English, mutualism. Mutualisme. Okey? Manakala kalau satu dapat kebaikan, satu lagi dia tak dapat baik ke buruk, dia tak ada apa-apa. Dia okey ditumpang, tapi jangan kacau saya. Itu panggil komensalisme. Satu baik, satu kosong. Siapa yang nak buat nota di sini, kalau nak buatlah spesies A, spesies B, kamu senang nak buatlah. Mutualisme, dua-dua positif. Ada kebaikan. Perlu ingat contoh. Contoh dalam hubungan ini. Itu yang biasanya keluar dalam objektif khususnya. Okey, kalau mutualisme seperti burung tiong dengan kerbau. Kita akan nampak burung tiong, kadang-kadang kita tengok bangau juga kan. Dia datang pada kerbau, makan kutu atas kerbau, dapat makanan kan. Kerbau pun bebas daripada kutu. Dua-dua pun dapat keuntungan di sini. Manakala komensalisme, ikan jerung, ikan hiu lah, shark, dia tak ada apa-apa, remora tumpang kat bawah. Janji tak kacau, dia makan sisa-sisa makanan daripada mulut ikan jerung tu. Dan kita pergi ke parasitisme ya. Muka surat seterusnya 183. Parasitisme, kalau kamu nak lupa ya. Kalau komensalisme A dan B, tulis kat sana A dan B, buat nota saja A dan B. Kalau nak satu positif, satu kosong, tak ada apa-apa. Manakala untuk parasitisme A dan B, kalau ada dua spesies A dan B, satu positif, satu negatif. Contoh, cacing pita. Dia mengambil makanan dalam usus manusia, contoh menyerap nutrien kan. Manusia tak dapat apa-apa nutrien, akan jadi makin kurus. Makan banyak pun, dia tetap kurus. Ini adalah contoh gambar cacing pita. Tapeworm. Istilah untuk cacing pita ialah parasit, manusia itu ialah perumah. Okey? Jadi apa lagi hubungan selepas saprofitisme dan juga simbiosis? Aku ulang ya. Simbiosis itu ada tiga. Banyak orang salah guna simbiosis dengan mutualisme. Khususnya mereka yang tak belajar bio. Tapi kamu dah belajar bio, perlu faham simbiosis adalah hubungan antara dua spesies khususnya dan dalam dia ada tiga pecahan. Okey? Yang kalau kata dua-dua baru dapat kebaikan itu, cakaplah mutualisme. Okey? Sekarang, ini dua penting. Yang biasanya keluar dalam esei. Cikgu, esei ke? Ya. Satu ialah pemangsaan. Kamu tulis kat situ esei. Persaingan pun kata tulis kat sana esei. Cikgu, kamu main-main saya ke esei? Kalau sempat, cikgu akan bagikan soalan dalam bentuk kuis. Dan kali ini cikgu akan guna cara menanda online terus dengan kamu semua. Kita tengok macam mana. Pemangsaan ataupun kita panggil hubungan mangsa-pemangsa.
Interaksi yang melibatkan satu organisma makan organisma lain. Seperti contoh burung hantu dan tikus. Cikgu, asid apa mangsa-pemangsa ni? Murid-murid, cikgu nak tanya. Pemangsa itu baik ke tak baik? Tan Simi. Tanya juga Tan Simi. Pemangsa, baik ke tak baik? Cikgu, tak baiklah. Dia zalim. Makan mangsa lain. Makan mangsa lain. Betul, Ong Si Hui? Pemangsa tak baik. Zalim. Makan mangsa lain. Tapi dia juga nak makan kan. Tak. Saling ke? Tak, itu cikgu cakap. Betul kan? Logiknya, kalau biasanya akan fikir pemangsa ini jahat. Betul kan? Zalim. Contoh macam Nadia Farizlah. Tapi, fikirkan macam ni. Dalam satu ekosistem, dalam satu ekosistem, habitat itu ada rumput, ada lembu, ada harimau. Cikgu suka guna analogi ni. Rumput, lembu, harimau. Dalam satu ekosistem habitat itu dalam tempat tinggal habitat itu ada 3 organisma, rumput, lembu dan harimau. Bayangkan sebab zalim, andai kata Jeku ada kuasa kan, Jeku keluarkan harimau daripada habitat tersebut. Jeku keluarkan. Okey? Cikgu, sebab harimau makan lembu zalim lah. Tak bagus. Betul kan Buan? Buan? Betul ke tak? Ya, cikgu keluarkan. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Cikgu, lembu akan hidup dengan baik. Dia dah tak ada dimakan oleh harimau, bagus. Tapi fikir ke tak? Maka sekarang lembu akan terus membiak. Makan rumput, membiak. Sampai setahap bilangan lembu yang banyak makan rumput sampai rumput tidak cukup. Dia akan habiskan rumput di tempat itu. Jadi sekarang bilangan lembu menaik. Cikgu guna istilah bilangan lembu menaik atau bilangan lembu dalam populasi lembu menaik. Populasi rumput berkurangan ke naik? Nadia. Nadia Farisha? Ya. Bilangan lembu naik kan, populasi lembu naik. Populasi rumput berkurangan ke ataupun meningkat? Kurang. Dan sampai setahap dia akan habis. Okey, dia akan habis. Jadi Siti Nadia, kalau rumput habis, apa akan berlaku pada lembu? Apa akan berlaku pada lembu? Lembu tak ada makanan. Tak ada makanan. Jadi dia akan mati. Jadi apa yang akan berlaku sekarang? Harimau tak ada, akan menjadikan lembu naik, bagus, bilangan lembu naik. Jadi itu yang akan menyebabkan rumput, satu lagi organisma akan mati dimakan oleh lembu. Jadi rumput dah tak ada, lembu pun akan ikut mati. Ekosistem dah tidak seimbang. Dia akan hilang fungsi dia. Nampak ke tak? Kalau kita letak harimau masuk balik kepada dalam ekosistem tadi itu, kita masuk balik. Kenapa cikgu sebut ekosistem? Sebab kita akan ambil kira cahaya, air semua. Tapi kita letak balik harimau ke dalam, kalau kata habitat pun boleh letak balik, harimau akan kawal bilangan lembu itu. Jadi lembu akan makan rumput itu dalam keadaan juga yang terkawal. Cikgu, apa maksud terkawal ni? Cikgu saya tak faham lah. Kalau untuk pemangsa, biasanya dia punya graf yang keluar untuk soalan akan tanya, tak sangka Lo Chihin dia masuk sekarang juga. Kalau dia terlepas dengar, best juga. Kalau dia terlepas dengar kan, mesti dia sedih. Bukan boleh tonton balik meh. Mana tahu saya hari ni saya tak nak upload, mana saya tahu kan. Okey. Tapi kesian orang lain tak, saya kesian pada Gising. Gising tak ada kan, mesti juga upload punya. Jadi disebabkan ada pemangsa, ada satu graf yang sangat unik kamu perlu tahu. Okey? Tengok satu dia macam ni. Contohnya ini adalah populasi mangsa. Cikgu guna istilah mangsa seperti tadi lembu lah. Andai kata cikgu letakkan harimau, kenapa dia akan berpola macam ombak ini? Kalau kita letak harimau, bilangan harimau akan naik. Betul?
bilangan harimau akan naik, mangsa lembu itu akan kurang. Jadi dia akan berbentuk macam ni. Apabila bilangan mangsa kurang, pemangsa harimau akan tak cukup makanan. Jadi dia bilangan pun akan menjadi kurang balik. Dia akan kurang balik. Dia bergerak macam ni, bentuk macam ni. Pemangsa. Okey? Nampak ke tak apa yang cikgu lukis ni? Maksud dia populasi antara mangsa pemangsa menyebabkan bilangan untuk organisma itu berada pada satu aras yang seimbang. Siapa yang kalau pernah buat soalan rajin lah, mesti pernah buat punya. Maksudnya dalam percubaan ke ataupun dalam SPM pun dah keluar, pernah keluar dah. Jadi dah struktur, essay belum keluar lagi. Jadi garis ini yang cikgu letak titik ini kita panggil apa? Keseimbangan dinamik. Maksud dia populasi dua spesies itu berada pada satu keseimbangan dinamik. Maksudnya masing saling bergantung dan wujud bersama. Alright, harap semua boleh faham ya. Siapa ada soalan? Okey, jadi kalau kamu tak faham dia gunakan gambar burung hantu dan juga tikus ini untuk apa? Ini adalah soalan esei kedua. Yang pertama adalah hubungan mereka ini mangsa pemangsa. Ini yang dia kaitkan khususnya kepada ekologi. Pentingnya kamu belajar kawalan biologi. Kawalan biologi ini pernah keluar esei banyak kali dah. Okey? Maksud dia, kenapa kamu perlu belajar hubungan mangsa pemangsa? Oh, ini adalah pemangsa kepada mangsa ini. Dalam bahasa Cina, 这个是这一个动物的天敌。Okey? Ya, dia makan makanan itu je. Sebabnya, kalau kita rujuk balik kepada contoh yang kamu belajar sejak sekolah rendah lah, iaitu ladang kelapa sawit. Okey? Ladang kelapa sawit ada isu tikus. Kita letak racun pencemaran. Kita letak apa-apa perangkap tak sesuai. Jadi kita pun kaji apakah spesies tikus yang ada. Dan kalau kita belajar bio, contoh cikgu kita belajar bio kan, kita tahu tikus spesies ini pemangsanya ialah ini. Contohnya sekarang dalam gambar aja ialah burung hantu spesies ini. Jadi kita pun belalah burung hantu untuk makan tikus tersebut. Jadi tak ada isu pencemaran dan tak ada isu untuk membuat kerja sia-sia. Dan paling penting sekali, kita adalah orang yang ataupun peladang yang menjaga kelestarian alam. Okey? Ada soalan ke tak, Buan? Boleh ikut tak, Buan? Boleh ya? Cikgu ulang ya. Pemangsaan ini kamu jangan kalau terlepas pandang you punya hal. Cikgu dah cakap, sila letakkan fokus kepada dia. Kamu memang akan jumpa banyak soalan percubaan negeri macam-macam. Dan SPM pun pernah keluar dalam struktur sebanyak 2 kali. Setahu cikgu, 2 kali dah. Tapi dia belum lagi keluar dalam esei lah yang cikgu fikir. Kalau tak fikir macam tu kan. Jadi, pergi persaingan pula. Persaingan. Ini best. Cikgu esei juga ke? Ya. Persaingan ini berlaku apabila organisma dan satu habitat bersaing untuk mendapat keperluan asas. Kalau kamu nak highlight, perlu highlight ya. Maksudnya bersaing mendapatkan keperluan asas seperti makanan, air, cahaya dan pasangan. Antaranya dua istilah besar ni. Satu panggil interspecies, satu lagi intraspecies. Kalau contoh, okey, contoh. Kalau dalam kelas, dua lelaki rebut seorang murid perempuan. Intraspecies. Sebab melibatkan semua manusia, homo sapien. Okey, untuk pasangan. Intraspecies lah. Manakala interspecies, rujuk kepada persaingan antara, biasanya spesies yang berlainan. Contohnya, tumbuhan untuk mendapat cahaya matahari. Cikgu, apa soalan yang pernah keluar? Dengarlah dulu. Kalau siapa itu yang saya kata masuk tepat pada masa. Jadi, contohnya jagung lawan padi. Jagung lawan padi. Dah keluar dah. Kertas 3 pun. Okey.
Intraspesies ini belum keluar tapi pernah belajar. Kalau anda ingat antara dua Paramecium. Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Cikgu ingat lagi. Memang sangat-sangat lazim soalan tu. Apa dia cikgu? Persaingan itu graf juga. Kalau kita ingat, cikgu nak padamkan ruang ni. Okey, cikgu nak buka lagi yang baru. Cikgu apa cakap? Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Memang sebab itu ada contoh yang paling valid pernah dibuat oleh saintis di mana graf dia berbentuk macam ni. Dua garis juga masa dan populasi dalam habitat yang terkawal dalam satu beaker. Dalam beaker cecair itu ada dua paramecium. Nampak bahawa ada satu spesies paramecium itu dua-dua bermula pada kepekatan bilangan lah. Sama bilangan. Yang sama lebih kurang macam tu. Satu, kamu akan nampak dia berkurang. Lepas tu dia meningkat balik. Satu lagi pula garis dia akan dia akan bertambah. Tapi lepas tu dia akan kalah. Dia akan sampai ke bawah. Satu dia akan naik. Dan naik itu pun bukan selama-lamanya. Sebab dia dalam satu habitat yang terkawal, dia akan mula tak cukup makanan. Jadi dia akan bersaing antara mereka sendiri. Jadi dia gunakan di sini Paramecium walaupun kata aurelia dan juga caudatum. Tapi kita kirakan dia spesies yang sama sebab dua-dua itu pun rujuk kepada Paramecium. Ya ke cikgu? Okey. Kalau tak percaya, kita tengok kat sini. Okey. Yang graf dia macam ada dua kat sini. Okey. Kalau kita tengok dua kat sini. Okey. Memang ini adalah satu contoh yang klasik lah. Memang dia akan satu dia naik tapi lepas itu dia akan berkurang satu lagi dia akan terus naik. Okey. Kamu boleh tengok sendiri lah. Tapi benda ini dia tak sebut dalam buku. Tak sebut. Dia kata perlu anda buat bacaan tambahan lah. Tapi memang tak pernah ditanya lagi. Tak pernah. Dia keluar dalam objektif saja pun. Jadi, kamu boleh tengok dalam YouTube ni interaksi antara, bukan YouTube. Memang dalam buku ni dia mereka buat sendiri. Video TMK ni boleh anda QR code scan sendiri lah. Senaraikan contoh lain mutualisme, komersialisme dan parasitisme yang anda pelajari semasa di tingkatan 2. Itu pun cikgu tak nak sebutlah sebab dah belajar. Siapa ada soalan? Sebelum cikgu teruskan. Ya, siapa ada soalan? Murid-murid, ada tak soalan? Saya ada. Kos Siang ada pula. Kos Siang, okey, ada, boleh faham ya Kos Siang? Macam ni, ada satu soalan yang tiba-tiba keluar dalam minda saya. Apa dia? Suatu hari muncul satu spesies yang baru, adakah ekosistem akan stabil? Itu adalah soalan yang confirm terjawab dah dalam banyak buku. Dia akan jadi tak stabil. Ini ada satu contoh yang mereka guna ya. Murid-murid yang biasa bela ikan. Contohnya ikan panggil apa? Flower horn. Okey. Memang tidak digalakkan untuk, kalau Cina kita panggil function ataupun kalau kita tukarkan pada istilah dalam bahasa Melayu, maksudnya ada dalam agama contohnya agama Buddha dan juga Taois. Cikgu tak sebut untuk mereka ini tengah rakam ni, tapi cikgu difahamkan mereka akan membebaskan contohnya binatang peliharaan kebalik ke alam sekitar sebagai satu niat untuk mendapat pahala. Niat tak apa pahala lah macam itulah. Jadi dalam biologi, ekosistem, kamu boleh tanya nanti senior kamu yang kakak kepada Nadia tadi itu semalam tu, bukan kakak, serupa itu. Antara contoh, memang ikan contohnya yang bela tidak digalakkan untuk buang ke dalam sungai. Kalau kamu buat macam tu, bayangkan kalau flower horn itu menjadi,
spesies dominan. Sebab kenapa jadi spesies dominan? Dia masuk, dia bersaing, berjaya melawan ikan-ikan lain. Bayangkan dah tak ada ikan lain yang kamu patut tengok di dalam sungai. Kok Siang, boleh faham ke tak? Kok Siang? Boleh, boleh. Boleh ya? Kamu boleh online baca. Online. Memang macam tadi siapa cakap invasive species itu bagus. Okey, tapi invasive species itu maksudnya kita perlu faham kenapa spesies yang dari luar itu dimasukkan ke habitat itu. Jangan disebabkan oleh manusia. Kalau disebabkan manusia, dia akan jadi isu lah. Pernah, ada banyak contoh di situ, kamu boleh baca. Jadi itu pasal kalau belajar ekologi, biologi, ekologi senior kamu dah ada 2 di situ. Okey, satu ialah kakak kepada Coming kan. Satu lagi ialah kakak, bukan kakak juga, senior extra, senior yang bekerja kat Free. Jadi, bolehlah benda ini sebab Malaysia adalah tempat yang bagus, ada banyak hutan tropikal yang perlu dijaga. Okey? Dan untuk lelaki, tidak semestinya boleh kamu kerja kat Free. Cikgu tahu juga kalau untuk biasanya, yang cikgu dengar daripada Melayu lah, kaum Melayu, India dan China jarang dengar. Biasanya mereka akan usahakan peladang, menjadi peladang untuk kelapa sawit. Itu pun perlu ada degree untuk ekologi. Okey, bukan main tanam kelapa sawit, tak. Mereka ada cara dia juga. Okey, ada ilmu dan juga ada lisen yang perlu pohon Kamu perlu ikut SOP yang ada. Alright, kita sambung lagi semula. Murid-murid, kita dah habis untuk bahagian hubungan antara komponen biosis. Okey, cikgu harap ini tak ada masalah. Cikgu, ini kesan persaingan perlu buat ke tak? Hold dulu, tak perlu. Tak perlu. Ini rasanya cikgu rasa akan keluar dalam ujian amali. Sebab dia boleh buat dalam makmal. Okey, tapi ini sabar dulu. Cikgu mungkin akan buat dalam ujian amali supaya anda rasa untuk ujian amali akan datang. Oh, bocor soalan ni. Bocor dah. Jam. Okey, tak apa. Biar je. Jadi sekarang muka 185. Pergi 185. Ya, cikgu pun dah mengajar. Cikgu pun sudah belajar mengajar anda semua pada bab yang sebelum ini kan berkenaan dengan sesaran. Okey, sesaran untuk paya bakau okey. Okey, tapi benda itu tak penting. Bukan tak penting sekarang. Penting untuk sebelum ini cikgu dah angkatkan, kita dah habis, tapi cikgu nak sebut juga ekosistem paya bakau. Cikgu perlu hafalkan semua ini ke? Ya. Okey. Jangan hafal satu benda, mungkin kamu pergi tuition ke ataupun dengar cikgu cakap ini penting, tapi kamu terlepas pandang antara ialah yang depan ini. Okey, apakah kepentingan ekosistem paya bakau? Okey, dan juga apakah komponen air biosis yang ada dalam paya bakau yang menjadikan dia satu keadaan yang terlampau ataupun ekstrim, tidak sesuai diduduk ataupun ditanam pokok-pokok biasa. Jadi kita ikut muka 185. Pokok bakau di situ, di paya bakau ada pokok bakau ni merupakan tumbuhan tropikal yang biasa dijumpa atau ditemui di kawasan muara sungai atau di tempat pertemuan antara lautan dan sungai. Itulah bakau, tempat bakau. Okey, dia berjaya menyesuaikan diri. Apa yang dia sesuaikan diri? Kamu perlu hafalkan semua benda ini. Paya bakau ini dikira tempat yang ekstrim sebab terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Tanah dia itu memang lembek. Tanah lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Okey, sekali lagi macam Shin selalu cakap, kita pergi Kuala Selangor. Cikgu hanya boleh cakap insya-Allah. Kalau betul-betul terbuka sempadan nanti boleh pergi, cikgu akan usahakan anda semua pergi sana walaupun sebulan sebelum SPM. Kita cuba. Okey, lepas itu terdedah kepada tiupan angin. Ya, siapa itu? Ya, kenapa? Siapa tadi bercakap? Ya? Kok Siang ke tadi? Ya? Okey, tak apa. Oh, dengar dulu. Bagus. Oh, dengar dulu. Mung tak percaya ke? Kamu tak percaya ke Kok Siang? Kamu tak percaya ke? Tak apa. Kita sambung sekarang. Okey. Jadi, apa lagi? Kandungan garam di dalam tanah tinggi dan kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah di dalam air dan juga terdedah kepada keamatan cahaya yang sangat tinggi sebab dia tepi
Kalau kamu pernah pergi ke pantai pun, kamu akan nampak memang matahari direct, okay, pancar. Dan percambahan biji benih di kawasan pasang surut air. Tak ada tempat yang statik lah. Biji benih masuk, okay, biji benih masuk, lepas itu air akan bawa dia pergi tempat lain. Kalau dia tak ada cara untuk sesuaikan diri. Kalau cikgu tanya, apakah penyesuaian pokok bakau untuk percambahan biji benih di kawasan pasang surut air, macam mana kamu nak jawab? Siapa yang jawab? Kita dah belajar kan sebelum ni. Siapa nak jawab? Apakah penyesuaian pada pokok bakau untuk mengatasi percambahan biji benih di kawasan pasang surut air? Kita tahu kalau benih masuk dalam air, air itu pasang surut akan tenggelam pergi ke dalam laut contoh. Jadi macam mana dia nak sesuaikan diri untuk hidup di sana? Siapa boleh jawab? Leong Kitchen? Boleh jawab tak Kitchen? Kitchen? Kitchen boleh, Noning boleh bantu Kitchen tak? Noning. Kamu dah lupa ke semua? Tak tahu? Ha? Noning? Bukan. Sebab PV parity. Ya, dia dah jawab soal jawapan. Saya dah agak kamu akan jawab. Ya, sebab viviparity tu. Apa itu viviparity? Benih akan bercambah dulu di atas pokok. Tumbuhnya akar, okey? Dan ketika benih itu jatuh dari pokok, dia boleh terus ikut pasang surut air dan sampai tempat yang sesuai, dia akan bercambah. Okey? Ya, budak anak saya sekarang berada kat sebelah anak ini. Kacau betul. Okey. Dah duduk. Jadi sambung. Kita sambung sekarang. Dia sambung. Aduh. Jadi dia sambung. Apakah komponen biosis pula di dalam paya bakau? Seperti yang cikgu cakap sebelum ni, paya bakau ini adalah khazanah, okey, yang di mana tempat itu ada banyak potensi untuk menjana ekonomi. Antara yang satu kita perlu fikir sebab spesies dia banyak. Spesies dia banyak, flora dan fauna banyak, okey? Maka tempat itu juga mempunyai rantai makanan dan siratan makanan yang kompleks itu tak apa. Maksudnya juga di situ ada organisma yang mungkin kita boleh fikir untuk jualkan dan dapatkan duit. Biasanya pokok bakau untuk fauna binatang-binatang ini juga seperti ketam ke ataupun udang. Ketam ke udang. Ketam ke udang kenapa dia suka tempat ini? Sebab bentuk akar pokok bakau di paya bakau itu, jadi senang tempat itu perangkap air dan mereka boleh bertelur. Memang. Jadi tempat itu sesuai untuk biasanya kalau orang gunakan untuk bela udang galah. Okey, ketam pun dia. Okey. Dan juga kalau anda tengok ada banyak lagi fauna yang lain lah. Jadi kamu tengok pelbagai spesies flora dan fauna dapat menyesuaikan diri menjadikan hutan paya bakau sebagai habitat. Okey. Dan juga terdapat juga organisma pengurai seperti bakteria, kulat dan mengurai organisma mati menjadi nutrien kepada tumbuhan. Jadi, okey murid-murid. Jadi ini adalah contoh memang soalan ini dia tak tetap tau. Tak tetap. Cikgu, apa itu belangkas? Murid-murid, kalau kamu tengok muka surat 186, ada tu belangkas tau. Okey? Belangkas ini, macam mana kata kalau untuk mereka yang belajar aquamarine, cikgu nak berkongsi aquamarine ya, mungkin kamu kata dia tak ada potensi, cikgu sekarang bagi tahu Belangkas, darah dia berwarna biru. Belangkas, darah dia berwarna biru. Okey? Dan mempunyai potensi untuk perubatan. Jadi, Universiti Malaysia Terengganu, UMT lah, mereka memang leading untuk projek. Itu yang cikgu pun belajar. Leading untuk projek membela belangkas dan juga keluarkan darah dia. Okay, mereka jual darah dia liter by liter
kepada Amerika untuk buat kajian sebab darah dia itu mempunyai potensi untuk mengelakkan virus dan juga bakteria. Ada cara dia lah. Itu satu. Ada juga orang tempatan dia buatkan dia macam ketam dan makan je. Sebab belangkas ini kalau kamu tengok, okey boleh buka skrin sekarang. Belangkas kalau anda tengok, okey kalau kamu tengok terbalik dia memang macam memang geli lah. Cikgu memang tak boleh terima tapi ada orang makan. Ya. Ini ada juga makanan delegasi untuk delegation. Yelah. Nak kata macam mana kata makanan orang tempatan yang terkenal lah. Okey. Dan kalau nak pergi lebih pun boleh. Untuk belancas, ini Kok Siang memang suka. Untuk belancas ini, dia punya kegunaan adalah apa? Kok Siang? Ikan belacak ni. Sebab dia hidup di darat dan juga air dan dikatakan mempunyai fungsi tradisional yang paling bagus. Kok Siang mesti suka punya. Makan akan terus, bukan terus lah, maksudnya boleh memanjangkan dan meningkatkan daya tahan kata orang lah. Tapi ya ke tak tidak, Islam ada isu di sini ya, untuk yang beragama Islam. Ini adalah organisma darat dan air, jadi haram dimakan dah. Ada isu di sini juga, tapi itu kita bincang masa akan datang. Jadi nampak ke tak, belajar ekologi bukannya tak ada duit. Bukan tak ada masa depan ya. Jangan kata tak ada tau. Cihin, faham ke Cihin? Are you there Cihin? Saya bagi tahu kamu dulu Ayo. Tapi Wenhan, saya nampak Wenhan tanya satu soalan yang bagus. Belangkas bukan satu spesies yang dilindungi sebab bilangan dia agak rendah. Kalau kamu tengok, kalau tak silap cikgu pernah Google dia dulu lah. Cikgu tengok ya. Dia, kalau English cikgu lupa nama dia dah. Kalau biasanya kalau kita ajar memang sebut English punya nama. Aduh. Belangkas pula. Okay. Jadi kamu tengok ya. Belangkas University Terengganu, Malaysia, UMT. Okay. Ada. Dia memang UMT itu memang aquamarine. Okay. Ramai murid Malaysia belajar di UMT, lepas itu pergi bekerja kat Australia sebab Australia memerlukan kepakaran orang menjaga organisma di habitat dia. Memang ramai. Sampai berhijrah ke Australia lah, khususnya untuk yang kawan-kawan Cina cikgu. Jadi itu dia lah. Ada dia. Siapa yang nak minat sila pergi tengok sendiri. Okey. Dan memang dia punya darah dia itu mereka kumpul, mereka bela keluarkan darah dia, hidup secara hidup bukan matikan dia, memang dapat jual duit yang banyak. Okey? Harap terjawablah soalan yang kamu nak tanya itu. Okey? Kejap ya. Murid-murid semua saya tak tahu kenapa berlaku ni, kejap ya. Sorry ya, ada anak ya. Jadi kita sambung sekarang. Thank you Kok Siang kerana mengingatkan cikgu. Sambung lagi. Jadi ini pun cikgu dah cerita, okey, mengenai penyesuaian pokok bakau. Okey. Dia juga dikaitkan dengan pengkolonian dan sesaran. Okey, pengkolonian dan sesaran. Pengkolonian dan sesaran ada dua istilah berbeza ya. Pengkolonian rujuk kepada tempat yang terbuka, tak ada organisma pertama yang datang, itu pengkolonian. Lepas itu spesies diambil alih oleh spesies yang lain. Itu baru sesaran. Tolong fahamkan susunan dia ya. Apa yang datang dulu, pengkolonian, lepas itu sesaran. Jadi makin banyak akan jadi dominan. Okey, akan jadi dominan. Jadi kita sambung. Untuk kepentingan ekosistem payah bakau pun kita dah cerita. Okey, tengok balik Google ataupun recording untuk YouTube tersebut. Okey, sekarang kita nak sambung, kalau boleh cikgu memang nak tamatkan bab inilah. Kita nak pergi ke ekologi populasi. Ekologi populasi. Dalam English population ecology ya. Population ecology. Cikgu apa benda ini? Ini adalah satu, cikgu rasa bidang biologi yang memerlukan anda masuk hutan. Masuk hutan khususnya. Kenapa nak masuk hutan? Dia merupakan satu cabang ekologi yang mengkaji interaksi sesuatu populasi dengan persekitaran dia. Okey? Jadi populasi adalah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup di habitat yang sama. Jadi
macam mana taburan populasi itu? Contohnya kita pergi ke hutan. Kalau kita dah belajar paya bakau, murid-murid, kalau kita dah belajar paya bakau kan, dia punya isu senang je. Kenapa kawasan sebelah kiri itu, okey, Avicennia soneraceae lebih banyak berbanding apabila kita pergi ke zon tengah dan zon belakang, Avicennia dan soneraceae itu akan makin kurang ataupun hilang. Okey, cikgu, saya tahu penyesaran berlaku. Tapi apakah sebab yang menyebabkan populasi satu itu apabila bergerak dari satu tempat ke tempat itu makin berkurang ataupun makin bertambah? Ekologi populasi ini juga banyak membantu untuk mengesan pencemaran air dan pencemaran tanah sebenarnya adalah. Okey, kita sambung Apakah faktor yang mempengaruhi taburan populasi? Maksudnya populasi itu makin berkurang atau makin bertambah. Antara sebab dia, okey, suhu. Suhu optimum bagi pertumbuhan-tumbuhan adalah antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Okey. Suhu yang tinggi merencatkan tumbuhan, meningkatkan kadar sejata air dan juga menurunkan kadar fotosintesis. Cikgu, ini semua saya tahu. Saya pun tahu. Cikgu dah cakap benda ini practical part dia adalah digunakan untuk mencari punca pencemaran sebenarnya adalah kalau untuk pencemaran terma ataupun pencemaran haba dalam air. Kita akan tengok kenapa spesies itu makin berkurang. Makin berkurang, something is wrong. Jadi mungkin suhu dia makin tinggi. Jadi kita pun tahu, okey, kenapa suhu dia makin tinggi? Kita akan cari sampai punca dia. Lepas itu air. Air diperlukan untuk aktiviti enzim. Kita pun tahu fotosintesis serta pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Okey? Itu juga. Jadi kita pun tampak tempat yang banyak air, tumbuhan pun banyak. Tempat yang air sikit, mungkin tumbuhan lain banyak, tapi tumbuhan yang banyak untuk tempat yang air banyak itu akan jadi kurang. Dia memang akan ada berbeza populasi di situ. Okey? Seterusnya, cahaya, pH tanah, kandungan mineral. Muka surat yang ke 191. 191. Jadi apa yang kamu perlu hafal sebenarnya? Bukan hafal lah, memahami. Kamu perlu faham faktor-faktor yang mempengaruhi, okey? Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi taburan populasi tersebut. Okey? Jadi kita tengok apa lagi yang kita nak fahamkan di sini adalah murid-murid 191 ni terdapat 3 corak taburan populasi. Kamu perlu tahu. Satu populasi organisma spesies, contoh spesies A ada yang hidup berkelompok, membentuk kumpulan yang terpisah. Okey? Ada yang berbentuk rawak. Ada yang berbentuk sekata. Maksudnya dalam satu habitat, kamu akan nampak contohnya setiap 2 meter satu spesies, setiap 2 meter satu spesies. Rawak itu maksudnya rawak ini pula satu tempat itu mungkin banyak, satu tempat itu dia jarang. Okey, rawak. Manakala berkelompok, kamu pergi, dia akan sentiasa berkumpulannya kelompok. Untuk berkelompok, dia membentuk kumpulan yang terpisah. Keadaan ini disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata. Highlight perlu highlight berkelompok ini. Okey, taburan sumber yang tidak sekata di dalam kawasan tersebut. Manakala rawak, taburan itu berada dalam corak yang bebas, melibatkan spesies yang kurang interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Itu pasal dia rawak. Okey? Jadi kamu boleh tengok benda ini bukan melalui manusia dia lebih kepada kamu masuk hutan, kamu kaji contohnya spesies A rumput. Ada rumput mungkin dia berkelompok, spesies A. Ada yang spesies lain dia rawak, satu dia sekata. Sekata pula macam mana? Jadi organisma itu tersebar di seluruh kawasan didukui dan melibatkan spesies yang mana setiap individu bersaing merebut sumber yang terhad. Okey? Cikgu, boleh bagi contoh untuk yang ini ke tak?
Ini agak susah je aku nak sebut. Biasanya kalau dia akan ikut tempat sebab setiap tempat spesies itu berbeza. Okey. Contohnya kalau kita ikut hutan tropika dan hutan yang di tempat sejuk, semua spesies akan jadi lain. Jadi dia tak bagi contoh kat sini spesies dia sebab kalau nak baca pun dia akan banyak melibatkan banyak spesies dan banyak organisma. Yang penting kamu hanya perlu tahu ada pengenalan untuk yang ini. Yang fokus kamu adalah jatuh pada muka surat 192 dan 193. Okey, yang tadi itu adalah kepada kita nak kaji populasi, taburan populasi, bukan populasi, taburan. Macam mana organisma itu berada di satu habitat secara berkelompok ke rawat ke sekata itu perlu tahu. Dan sekarang kamu punya soalan lazim yang ditanya dalam esei adalah anggaran saiz populasi organisma. Okey? Sebab populasi rujuk kepada banyak. Contoh, kalau cikgu minta kamu kirakan, cikgu guna istilah kirakan bilangan semut dalam satu sarang. Bilangan semut dalam satu sarang. Susah ke senang, Kosyang? Susah ke senang? Kosyang? Tengah kira semua mara. Susah kot. Serabut apa benda? Susah kot. Apa cikgu tak dengar sangat lah. Apa yang kamu cakap tadi? Kot. Takut? Dia kata susah kot. Susah. Tak susah kot tak? Kalau kamu kata tak susah, cikgu akan suruh kamu pergi kirakan bilangan semut dalam rumah kamu tahu. Jangan main-main Ataupun Dia kata susah. Kundan. okey, tak apa. Okey, tak apa. Cikgu akan buktikan nanti. Kita tengok nanti ya. Kita tengok. Kalau kita betul jadi buat kan nanti jangan nangis. Okey, sambung. Jadi kita sekarang nak anggarkan saiz, buat anggaran lah. Maksudnya, okey, jangkaan berapa? Cikgu boleh ke kita buat anggaran? Ya, antara soalan yang lazim ditanya di sini, anggarkan saiz biasanya tikus, nanti kamu akan belajar. Okey, ataupun anggarkan saiz semut pun ya. Semut dia agak mencabarlah. Itu nanti ada satu formula. Dan sebelum itu, dia nak perkenalkan juga untuk kita membuat anggaran saiz tapi dengan menggunakan cara persampelan atau sampling, kuadrat sampling. Murid-murid, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu faham dua istilah dulu. Dalam kajian ekologi populasi, saiz populasi dan kepadatan populasi berbeza. Okey, kepadatan populasi berbeza. Apa maksud dia? Saiz populasi kita tahu, bilangan dia ramai, banyak ke sikit saiz. Namun kepadatan rujuk kepada bilangan individu itu ya per unit keluasan habitat. Cikgu, kamu boleh bagi saya satu contoh tak? Contoh, SMK Raja Abdullah mempunyai 1,300 murid. Okey, saiz populasi murid itu 1,300. Kalau cikgu letak 1,300 murid itu dalam 2 bilik darjah. Cikgu, apa yang kamu nak sampaikan? Sekarang bayangkan 1,300 murid dalam 2 bilik darjah. Apa yang kamu nak cakap? Cikgu, saiz dia tetap 1,300 ramai. Tetapi sekarang mereka tak selesa. Padat. Ya, bilangan individu per unit keluasan habitat. Sekarang kita ada 2 bilik. Berbanding dengan kalau 1,300 murid dalam 40 bilik darjah. Kalau kita ada 40 bilik darjah, kita bahagikan mereka ke 40 bilik darjah. Jadi bagi 40 itu, dia akan jadi bilangan atau individu per luas menjadi kecil. Dia punya nilai. Maksudnya kurang padat. Kalau tak boleh terima juga apa itu kepadatan populasi, biasanya kita akan kira sekali lagi bilangan, nanti bawah pun adalah bilangan bilangan organisma spesies tersebut bahagi dengan luas tempat tersebut. Okey. Jadi kalau besarnya nilai tersebut maksudnya makin padat. Contoh 50 murid bahagi dalam satu bilik darjah, luas dia
10 meter persegi. Contohlah 10, tak boleh 10, 50 meter persegi. Jadi 50 bagi 50, jadi satu orang ada dalam 1 meter persegi. Satu orang ada dalam 1 meter persegi. Ruang dia. Kalau 500 orang, tadi 500 kan? Tadi 500 bahagi dengan kali 50 murid dalam 50 meter persegi. Sorry ya. Dia pernah tulis kat sini supaya dia tak keliru. 50 orang bahagi 50 meter persegi. Maksudnya kita akan dapat satu orang per meter persegi. Okey. Kalau 500 orang dalam 50 meter persegi pula, kita akan dapat 10 orang dalam 1 meter persegi punya ruang. Maksudnya dalam 1 meter persegi, 1 meter dalam 1 meter punya luas permukaan berdirinya 10 orang. Padat. Itulah kita panggil bilangan bagi dengan luas. Okey, kepadatan populasi ya. Jadi saiz populasi di sebuah kawasan boleh dianggap menggunakan teknik persampelan rawak apabila sesuatu kawasan yang diselidik itu adalah besar dan data sukar untuk diperoleh bagi seluruh kawasan dikaji. Jadi sekali lagi dia jatuh pada istilah di sini anggaran ya. Sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil untuk memberi anggaran yang lebih kurang tepat tentang kelimpahan dan corak taburan organisma tertentu yang menduduki kawasan tersebut. Itu pasal kenapa anda diajar teknik kuadrat. Kalau kamu pergi ke satu hutan ya, kamu nak kaji bilangan spesies A. Tak mungkin kamu akan bergerak, contohnya tempat itu adalah 20 hektar, kamu akan berjalan setiap tempat, tak mungkin. Jadi kamu akan pecahkan dia kepada petak-petak. Petak-petak itu kita bagi kuadrat. Lepas itu kita akan ambil kira kuadrat itu adalah rawak ataupun tak rawak. Kalau rawak, kita perlu mengambil kira. Kita perlu mengambil kira taburan organisma atau spesies tersebut adalah rawak juga. Dia tak boleh berkelompok. Kalau berkelompok, kita pergi ke kuadrat itu mungkin banyak. Pergi ke tempat yang dia tak berkelompok, langsung tak jumpa. Jadi nak buat anggaran itu, dia akan jadi tajitu di situ. Adalah cara dia. Jadi yang pentingnya kita perkenalkan persampelan kuadrat. Okey? Menganggarkan saiz populasi tumbuhan, daratan atau haiwan yang tidak aktif. Highlight, tolong highlight tumbuhan daratan dan haiwan yang tidak aktif atau bergerak dengan amat perlahan. Kita boleh gunakan kuadrat. Ya, seperti siput babi. Okey? Siput babi. Kosiang, jangan rasa sensitif juga ya. Bilangan organisma di dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Data yang diperoleh daripada semua kuadrat boleh digunakan untuk menganggarkan populasi kawasan kajian. Jadi cikgu, apa itu kuadrat? Murid-murid boleh tengok pada bawah itu, ia ada gambar rajah. Kuadrat itu boleh guna apa-apa saja, jadikan dia dalam bentuk petak, dan lazimnya kita akan guna 1 meter ke 1 meter supaya senang nak kira je. Ada kuadrat juga yang lebih besar, tapi dia akan jadi tidak sesuai lah. Bukan tidak sesuai. Menjadi kurang sesuai untuk penyelidik itu buat kiraan dan juga untuk membawanya. Jadi semasa persampelan kuadrat, anda seharusnya meletakkan kuadrat secara rawak dan bukannya memilih kawasan yang mempunyai banyak tumbuhan yang ingin dikaji. Tapi itu yang saya kata, benda itu perlu berambil kira taburan organisma itu adalah rawak, bukan berkelompok. Ya? Contoh ya, kalau kita nak buat kajian kan. Kuadrat ialah struktur rangka berbentuk segi empat sama yang diperbuat daripada kayu, besi ataupun plastik. Kamu boleh buat sendiri. Okey? Dia biasa dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Ya. Kalau anda tengok pada rajak 9.17, muka surat 192 itu, ya. Ibarat kamu buat kajian geografi. Murid-murid pernah buat geografi kan? Pernah ambil subjek geografi kan? Confirm kan? Satu form 3 hingga form 1 hingga form 3. Ya, contohlah. Kalau ini ada rumput. Jadi kita tak akan lukiskan rumput di sini. Kita akan tukarkan dari atas itu bentuk macam mana.
seperti kita akan tengok rumput spesies A dia mengambil kawasan macam ni. Okey, manakala spesies lain kita akan guna warna lain, mungkin kita warnakan lain lah supaya kita nampak nanti kita boleh akan kira. Okey, contoh. Jadi ada spesies A dan B, kita nampak taburan dia macam mana. Sebelah kiri atas itu merah punya lebih banyak, padahal yang bawah pula ungu yang banyak spesies lain. Kenapa jadi macam tu? Jadi kita ada kajian yang kita boleh buat. Kita sambung Teknik persampling kuadrat dapat menganggarkan highlight 3 istilah itu 193. Ya, lazimnya keluar dalam bentuk objektif. Objektif sehingga sekarang belum lagi keluar dalam kertas 2. Highlight frekuensi, highlight kepadatan dan highlight litupan. Frekuensi rujuk kepada kebarangkalian untuk memperoleh individu sesuatu spesies tumbuhan dalam setiap kuadrat. Frekuensi tinggi maksudnya kita jumpa spesies itu pun akan tinggi. Contoh. Kalau kita buat kuadrat, okey, kita akan buat kuadrat, contohnya 1 meter tadi itu kuadrat. Dalam itu pecahkan kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kita akan letakkan tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohlah dan seterusnya 25 petak. Kalau bilangan kuadrat yang mengandung spesies yang akan contoh dalam 25, sebab sekarang 5, dalam satu kuadrat ada 5. Dalam 5 punya petak kecil. Jadi kita boleh tahu. Kalaulah andai kata, okey, dalam kuadrat ini, setiap petak itu adalah kuadrat yang lebih kecil. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh kira juga. Contoh, dalam itu ada dalam 20 petak itu, kuadrat daripada 25, jumpa spesies yang kamu nak temui. Jadi 20 bagi 25 darab 100, okey, kamu akan dapat berapa? Jawapan dia 80%. Maksudnya, tinggi frekuensi untuk kita jumpa spesies tumbuhan tersebut di tempat tersebut. 80%. Maksudnya kamu akan jumpa tinggi. Cikgu, perlu ke mereka buat macam ni? Ya. Kalau frekuensi jumpa spesies tersebut tinggi, maksudnya kamu bila masa kiri kanan kamu tengok pun akan jumpa lah. Kalau dia punya frekuensi rendah, itulah kajian kita akan jarang jumpa. Tapi ada. Kalau 0.1%, macam kita main game, rare item. Rare weapon itu 0. lebih peratus rare. Okey. Kepadatan pula rujuk kepada bilangan individu purata sesuatu spesies per unit luas. Dia perlu ambil luas. Okey. Ambil luas maksudnya kalau luas kuadrat itu kita perlu kira. Okey. Kita ambil jumlah bilangan individu spesies bahagi dengan jumlah bilangan kuadrat, tapi kuadrat itu kita akan bahagi taraf dengan luas, kita nak luas bahagi dengan luas satu kuadrat. Tapi kita tetap ada 100% itu. Bulatkan 100% untuk frekuensi. Untuk kepadatan, luas itu bahagi kat bahagian bawah. Jadi kita punya nilai kat sini akan jadi per meter padu ataupun per sentimeter padu. Ada di situlah. Untuk litupan pula, rujuk kepada luas permukaan tanah yang dilitupi oleh pucuk tumbuhan spesies tersebut. Peratus litupan ialah peratus permukaan tanah yang diliputi oleh tumbuhan tersebut. Okey, ini ada seperti juga yang cikgu dah cakap. Kita akan ambil luas yang tadi cikgu dah lukis kat sini. Kita contoh. Peratus litupan kita akan kira luas yang merah ini, luas ini bahagi dengan luas keseluruhan. Luas spesies yang merah A ini bagi dengan luas keseluruhan. Jadi kita akan dapat peratus litupan. Okey? Jadi kita akan dapat luas, darab bagi dengan luas, darab dengan 100%. Kita dapat peratus luas litupan. Siapa ada soalan? Benda ini mungkin tak faham sekarang, tapi kalau dah bagi soalan terus, kamu boleh jawab. Dan ada kat sini. Tadi masa akan datang kita baru tengok macam mana kita nak buat. Okey? Siapa ada soalan untuk bahagian ini? Ada ke tak? Kalau tak ada, cikgu nak tamatkan sampai ke paling penting kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula ya. Ini sangat penting. Ini yang Pak Cikgu dah cakap tadi.
macam mana kita nak kira bilangan atau bukan, anggarkan populasi semut di dalam satu sarang. Anggapkan populasi untuk semut ataupun tempat-tempat yang banyak. Contohnya tikus pun boleh. Tikus pun boleh. Kita tak mungkin nak masuk ke dalam sarang mereka, kira, tangkap dan kira. Tak mungkin. Kita buat anggaran saja. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa untuk yang ini ya. Cikgu nanti akan upload satu soalan senang je. Kamu buat kiraan saja. Tetapi cikgu nak kongsikan juga 194 apa yang kita akan buat. Tengok carta alir yang ada. Okey, carta alir yang ada. Murid-murid kita pun tak ada masa, memang masa dah suntuk juga tahu dah tamat dah. Haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak. Okey. Itu yang kata kita tangkap ya, tangkap. Ditangkap, tangkap. Lepas ditangkap, kita akan tanda. Contoh, murid contoh kepada Kok Siang, dia nak anggarkan populasi semut, dia akan tangkap. Tangkap contohnya 20 semut. Lepas tangkap 20 semut di tempat itu, dia akan tandakan semut. Ada teknik. Tanda itu kita tak boleh buatkan dia rasa suspek oleh kawan-kawan dia. Kita mesti tandakan supaya semut lain yang nampak yang ditanda itu masih anggapkan dia sebagai kawan. Kita tak boleh tangkapkan semut hitam, catkan dia jadi semut merah. Confirm dia balik ke sarang akan diserang dan mati. Cara tanda itu pun boleh ditanya. Soalan kebat. Macam mana kita tanda supaya tak perasan oleh organisma lain. Lepas tanda, kita akan lepaskan. Tangkap, tanda, lepaskan. Dan lepas satu jangka masa, kita akan buat tangkapan kedua. Cikgu ulang, tangkap, tanda. Lepaskan balik ke kawasan, tunggu seminggu dua biar dia bergaul, kita baru tangkap balik. Jadi, apa yang kita akan buat dengan benda ini, kita akan buat kiraan. Cikgu pun tak nak buang masa, tengok muka surat last sekali 195. 195, cikgu nak kamu highlight formula size populasi itu je dia. Iaitu P darab Q bahagi dengan R. P ialah bilangan haiwan dalam tangkapan pertama. Q ialah bilangan haiwan dalam tangkapan kedua bahagi dengan bilangan haiwan yang bertanda dalam tangkapan kedua. Itu saja untuk hari ini. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tangkap, tanda, lepas dan tangkap. Itu dia punya short form je sebenarnya. Tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Itu je. Ada soalan tak? Faham. Nanti cikgu akan bagi soalannya untuk yang bahagian ini dan juga populasi itu. Harap semua boleh ikutlah. Jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Harap semua boleh ikutlah. Minta maaf sebab cikgu buatkan kelas malam lah. Dan dengan kehadiran macam ni, cikgu rasa yakinlah kalau untuk masa akan datang, kalau nak buat ulang kaji bab-bab tertentu untuk SPM nanti. Okey, kita mungkin buat malam lah lepas buka sekolah nanti. Mana tahu kan hujung bulan 7 dah buka. Kita mungkin buat seminggu sekali tuition. Cikgu akan bagi surat tuition online lah. Siapa yang nak datang, datang. Siapa yang tak nak datang, tak payahlah. Macam mungkin macam Cihin dia dah tahu, tak payah datang pun tak apa. Dia hebat. Okey, bola kan. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Sekali lagi terima kasih banyak. Okey, cikgu pun malu nak minta kamu semua bukakan skrinnya sebab ini malam. Okey, itu saja cikgu dah ambilkan sebenarnya screenshot ya. Itu je daripada cikgu. Sebab nama kamu pun, ya. Yeah? Bye. Terima kasih kepada Siti Nadia ya. Ini tak boleh join. Tak apa. Cikgu akan bagikan link YouTube hari ini. Okey, yang lain. Ada soalan tak? Tiada, faham. Okey, kalau tak ada, itu saja daripada cikgu. Okey, cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih pada semua. Okey, thank you so much. Itu je. Anda Terima boleh kasih. sama